Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 17 Jun 2021 bersama saya Fidai Hanan Sahni. Tumpuan berita. Kapasiti beberapa pusat pemberian vaksin PPV di Miri telah ditingkatkan bagi memenuhi keperluan masyarakat di bahagian Miri. Menteri Bertanggungjawab Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin dalam kenyataannya berkata, PPV Dewan Eastwood ditingkatkan kepada 2,500 sehari. PPV Dewan Datuk Permaisuri Permajaya juga telah ditambah kemudahan dan menjadikan kapasitinya 1,500 sehari. Ia termasuklah PPV Datuk Lee Teck Fook Stadium, PPV AstraZeneca IKBN Miri yang mempunyai keupayaan sistem dan kapasiti yang besar, di samping 5 buah klinik kesihatan di pedalaman dan 4 PPV hospital swasta di Bandaraya Miri yang boleh menampung sehingga 7,600 dos vaksin dalam masa sehari. Semasa mengadakan lawatan di PPV itu pada Selasa, Datuk Lee yang juga Menteri Pengangkutan Sarawak menjelaskan masa beroperasi bagi beberapa PPV telah dilanjutkan iaitu dari jam 8 pagi hingga 8 malam kecuali PPV AZ IKBN yang tamat jam 5 petang. Dalam pada itu, JPBB Miri terus komited untuk mencapai imuniti kelompok 80% bagi penduduk di bahagian Miri dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Sehingga kini Miri mempunyai 40 buah pusat pemberian vaksin PPV di 5 daerah dengan kapasiti pemberian vaksin sekurang-kurangnya 16,400 dos sehari. Dalam pada itu, JPBB Miri turut meninjau persiapan pusat pemberian vaksin PPV baharu iaitu PPV Datuk Lee Teck Fook Stadium di Riam Road Secondary School RRSS pada Selasa. Menurut Pengarah Hospital Miri Dr. Jack Wong Siu Yu, pembukaan PPV Datuk Lee Teck Fook Stadium adalah bagi memindahkan operasi PPV Hospital Miri yang kini sudah tidak mampu menampung permintaan vaksin yang tinggi dan mempunyai ruang menunggu yang terhad dan tiada tempat letak kereta. PPV ini mempunyai kapasiti 1,500 dos sehari. Namun buat permulaan pada minggu ini, PPV Datuk Lee Teck Fook Stadium akan beroperasi bermula pada 17 Jun 2021. Penerima yang berkerusi roda atau orang kelainan upaya dibenarkan untuk masuk terus menuju ke pintu utama PPV yang telah disediakan khas. Selanjutnya, masyarakat di Pusa yang belum mendaftar sebagai penerima vaksin COVID-19 disaran agar segera berbuat demikian menggunakan pelbagai kaedah yang disediakan. Saranan itu disuarakan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Beting Maro Razaili Gapo selepas mendapati peratusan yang mendaftar sebagai penerima vaksin di kawasan itu masih rendah. Saya cuma khawatir selepas minggu ini oleh kerana bilangan yang mendaftar masih lagi rendah. Kalau mengikut pejabat daerah cuma 67%. Itu mengikut secara manual, daftar secara manual yang diusahakan pejabat daerah bersama dengan ketua-ketua kampung. Kalau mengikut daftar di dalam Mas Sejahtera mungkin lebih rendah lagi daripada jumlah ini. Jadi saya ingin mengambil kesempatan ini supaya penduduk kita yang belum lagi mendaftar tu segera mendaftar. Ditemui semasa melawat pusat pemberian vaksin PPV Kampung Kalo Pusa pada Selasa, Razaili menyuarakan keyakinannya bahawa kesedaran penduduk di situ akan pentingnya pengambilan vaksin semakin tinggi berdasarkan kepada jumlah kehadiran yang ramai sepanjang 2 hari program vaksinasi. Katanya kerjasama diberikan itu sangat penting dan akan membantu mewujudkan imuniti kelompok di kawasan itu. Sementara itu, Pegawai Perubatan Klinik Pusat Dr. Nur Izzati Abdul Rahim memberitahu tidak berlaku pembasiran dos vaksin di situ kerana penduduk datang mengikut temujanji yang ditetapkan. Setakat ni untuk panggilan telefon, contohnya semalam kita masih menggunakan manual list lah sebab kita tidak dapat senarai daripada Mas Sejahtera. Bermula hari ini dan hari seterusnya baru kita menggunakan Mas Sejahtera. Jadi untuk manual list untuk 200 orang pertama semalam, alhamdulillah kita tidak menghadapi kesukaran yang mengalami
situasi yang sukar ke apalah dapat datang, yang tidak dapat datang itu mereka maklumkan terlebih awal. Jadi kita ada standby list, jadi tidak ada vaksin yang dibazirkan semalam lah, mengikut jumlah enrolment dan jumlah vaksin tally lah. Dalam pada itu, Razaili turut meninjau proses pemberian vaksin di PPV Dewan Masyarakat Beladin kepada 400 penerima melibatkan warga emas dan orang awam. Beliau turut menyumbang 2 unit komputer riba dan 2 unit telefon bimbit masing-masing untuk PPV Dewan Masyarakat Beladin dan PPV Kampung Kalok Pusat. Manakala di Simunjan, seramai 250 orang lagi penduduk di Ulu Simunjan disenaraikan menerima suntikan dos pertama vaksin COVID-19 pada hari kedua di Pusat Pemberian Vaksin PPV RTC Munggu Lalang, Gedong pada Selasa. Pemberian vaksin jenis Sinovac bagi dos pertama ini mendapat sambutan menggalakkan daripada orang ramai yang melibatkan warga emas dan penduduk setempat. Seramai 123 penduduk telah menerima suntikan vaksin tersebut pada Selasa dan 127 orang lagi akan diteruskan pada hari berikutnya. Beberapa penerima vaksin ketika ditemui merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Sarawak atas usaha mewujudkan PPV di kawasan pedalaman sekaligus memudahkan penduduk luar bandar mengambil vaksinasi dan menyeru penduduk setempat mendaftarkan diri untuk menerima vaksin. Senanglah kami di kampung di sini sebab ada orang kerajaan yang membawa vaksin ke kampung-kampung kami di sini supaya kami orang tidak jauh lah untuk mengambil vaksin pada hari inilah. Terima kasihlah pada kerajaan yang telah mengantar dia orang ke sini. Kami orang senang hati sebab sudah mendapati vaksin. Jadi aku penghulu kawasan Batang Kiri Semunyan memberi besar terima kasih kepada kerajaan telah menubuh PPV di kawasan Ulu Semunyan tu. Tujuan supaya rakyat di kawasan pendalaman tu senang, tak payah pergi ke Pekan Semunyan ataupun kawasan-kawasan lain lah. Aku harap kita sama betul vaksin, laban betul vaksin tu naring berdia gila, senang. Harap kita semua sama-sama betul vaksin lah, jaga COVID kita ke jatuh lah. Aku harap kita takut anak erau laban mana vaksin tu, jaga pengurai kita. Di Dun Repok pula, Pusat Khidmat Dun berkenaan telah menghantar bantuan makanan Sarawak Ku Sayang kepada 1,141 ketua isi rumah KIR di kawasan bandar di sini pada baru-baru ini. Ia turut diagihkan kepada petugas barisan hadapan seperti rela, bomba, polis dan lain-lain. Program tersebut diketuai Wakil Adun Repok Datuk Sri Huang Tiong Si, Kapitan Ling Dien Yong. Rata-rata penduduk Rumah Panjang merakamkan terima kasih kepada kerajaan negeri serta Datuk Sri Huang kerana telah banyak memberi bantuan kepada penduduk di situ sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dijalankan. Dianggarkan sebanyak 8,600 KIR akan menerima bantuan tersebut untuk kawasan Repok. Beralih di Dun Telian, Ketua isi rumah KIR di kawasan Telian kini boleh menarik nafas lega selepas mula menerima bantuan bekalan makanan Sarawak Ku Sayang BKSS 6.0. Menurut Adun Telian Yusip Nosh Balo, sejumlah 4,973 pek bantuan makanan BKSS sumbangan kerajaan Sarawak diperuntukkan untuk kawasan Dun berkenaan. Di samping itu, kerajaan melalui bantuan Sarawak Ku Sayang telah memberi bantuan berupa food basket kepada seluruh penduduk di Sarawak, tidak kira luar bandar dan di bandar, dan tidak terkecuali juga di kawasan N57 Telian. Kita sudah mengagihkan sebanyak 4,973 food basket untuk kawasan di bawah Dun N57 Telian, termasuk di kawasan Ulu Bauh, Nengah Bauh dan Ulu Mukah dan kawasan Mukah proper sendiri. Beliau berkata demikian kepada UKAS semasa mengagihkan bantuan makanan itu kepada KIR di kawasan perumahan Taman Mutiara Indah pada Selasa. Pada masa sama, beliau menyeru kepada penduduk di Telian untuk tidak ragu-ragu menerima suntikan vaksin yang disediakan oleh kerajaan kerana ia penting bagi memutuskan rantaian COVID-19.
Sementara itu, Wakil Penerima Penghulu Bersiri Keri berkata, sumbangan itu mencerminkan keprihatinan kerajaan negeri terhadap kepayahan dihadapi rakyat akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada Yang Berhormat Encik Yusuf Nur Sebalu serta kaki tangannya yang telah sudi menghantarkan barang makanan di sini untuk penduduk di kawasan ini. Inilah caranya kita mengetahui bahawa kerajaan memang perhatian dengan penduduk, lebih-lebih lagi dalam keadaan sekarang, keadaan COVID-19 yang masih menular. Maka itulah orang-orang kampung pun tidak terdaya untuk mencari nafkah. Maka inilah satu bantuan yang memberi kemudahan kepada mereka, meringankan bebanan mereka. Wakil Perumahan Taman Mutiara Indah Siri Dani Bula berkata, sumbangan tersebut sedikit sebanyak meringankan beban ditanggung penduduk di situ. Saya wakil daripada penduduk kawasan Perumahan Taman Mutiara Indah Mukah ingin merekamkan jutaan terima kasih kepada kerajaan negeri Sarawak khususnya dan kepada Yang Berhormat Yusuf Nesbalu Adun N57 Telian kerana prihatin kepada kami. Perumahan rumah mesra rakyat ini memberi bantuan makanan seperti food basket ini demi membantu masyarakat kami yang juga terlibat dengan PKP ini. Mudah-mudahan dengan sumbangan yang diberikan ini sedikit sebanyak dapat membantu pihak kami dalam menelusuri keadaan ini demi memberikan kelangsungan kehidupan ini. Kerana kita tersekat keluar pasar dan sebagainya. Seterusnya, laporan harian COVID-19 di mana Sarawak mencatatkan 570 kes positif baru pada Rabu menjadikan jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 57,475. Menurut kenyataan media Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak pada Rabu, sebanyak 318 atau 55.78% kes dikesan di daerah Kuching, Mukah, Sibu dan Bintulu. Daerah-daerah yang merekodkan kes adalah seperti tertera. Selain itu, 6 kes kematian baharu turut dilaporkan menjadikan jumlah kematian akibat jangkitan ini meningkat kepada seramai 364 orang. Dalam pada itu, JPBN Sarawak turut mengisytiharkan 3 kluster baharu iaitu kluster Grand Stumbin Sri Aman, kluster Jalan Tanjung Bintulu 3 dan kluster Jalan Bintulu Tatau di daerah Bintulu. Manakala satu kluster pula diisytiharkan tamat iaitu kluster Rayang Serian. Berikut pula adalah keputusan melibatkan beberapa lokasi terlibat. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fidai Hanan Sahni dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin Tengah Hari, kami warga kerja UKAS ingin merakamkan takziah kepada Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia merangkap Ahli Parlimen P200 Batang Sadong, Datuk Seri Hajah Nancy Shukri di atas pemergian ibu beliau Hajah Bibi Macpherson malam tadi. Al-Fatihah. Salam UKAS.